Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya ayuhlah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sehari lagi berada dalam bulan Ramadan. Kita setahun lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di Malaysia. Bayangkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara se-Islam dengan kita yang berada di Palestin, walaupun dalam keadaan bulan Ramadan, kaum kufar Israel tidak peduli siapa bulan apa pun, mereka tetap mengganyang umat-umat Islam dan kita hanya mampu berdoa. Jadi janganlah kita lupa berdoa, tuan-tuan. Selain bantuan yang kita boleh hulurkan melalui derma-derma, melalui sumber-sumber atau saluran-saluran yang rasmi supaya kita tidak ditipu, kita juga dalam masa sama kena membantu sahabat-sahabat kita dari segi doa. Ramadan bulan yang penuh keberkatan, Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan Allah Ta'ala makbulkan doa-doa. Maka kita, apa lagi yang kita boleh mampu buat, tuan-tuan, melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Palestin dapat bebas daripada cengkaman kufar laknatullah, iaitu Israel dan Amerika. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini saya ingin membawa satu tajuk untuk kita bincang bersama-sama, iaitu kaedah ataupun kaedah menghayati Al-Quran dalam bacaan-bacaan solat, khususnya dalam bacaan solat tarawih. Ya, bulan Ramadan ini, bila kita cakap berkenaan bulan Ramadan, ianya pastinya tidak terlepas atau tidak lari daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Quran turun pada bulan Ramadan, ya. Kita cerita dah macam mana banyak dah penceramah-penceramah cerita berkenaan dengan Al-Quran itu turun. Ramadan turunnya Al-Quran, orang jadi semangat di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Dia berbeza dengan bulan-bulan lain. Kita tengok bulan-bulan lain orang tak penuh masjid, orang dah penuh masjid dengan sembahyang dan sebagainya, dan orang duduk masa sama semua pakai baca Quran. Sebab Ramadan ni sangat dekat, sangat ada kaitan yang sangat rapat dengan Al-Quran. Ya, Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana Quran ini diturunkan di bulan Ramadan? Ya, kepada Nabi SAW, kita pun tahu macam mana kisah dia diturunkan sedikit demi sedikit Al-Quran ini, supaya orang tak kata Nabi SAW ni mencipta Quran. Walaupun begitu, ada di zaman Nabi SAW ada juga sahabat-sahabat ataupun para orang mereka bukan sahabat, mereka yang kaum-kaum yang cuba merendah-rendahkan Islam, atau orang kafir yang cuba merendah-rendahkan Nabi SAW. Mereka mencipta Quran sendiri dan akhirnya ditolak juga, tuan-tuan, ya. Sebab Al-Quran ini adalah satu benda mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, dan ianya tidak boleh ditiru-tiru, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu dengan ayat kami, maka sampaikanlah, keluarkanlah kami satu ayat yang serupa. Keluarkan satu surah. Cabaran Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa cabaran? Keluarkan satu ayat, keluarkanlah satu surah, keluarkan salah ayat yang seumpama dengannya. Tak ada siapa boleh tiru, tidak siapa pun boleh cipta Quran, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kamu tak boleh cipta, tak boleh sama, tunjukkan bukti, dan pastinya kamu tidak akan boleh bagi sama, ma fattaqun nar. Takutlah kamu nak api neraka. Allah Taala dah cabar kita dalam cabar orang yang bukan Islam, mereka-mereka yang benci kepada Islam, tentang mereka nak cipta Quran, ianya tidak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila kita cakap tentang Quran, macam mana kita nak menghayati Al-Quran? Banyak sebab kadang-kadang kita tak boleh menghayati Al-Quran ni. Kita baca-baca, khususnya kadang-kadang kita bulan Ramadan kita marah kadang-kadang. Oh, imam ni baca panjang,
imam ni tak bagus baca gitu, baca gini. Oh, imam kalau pendek-pendek baca tu bagus. Tuan-tuan, kita sebab apa? Keikhlasan dalam hati kita ni tak ada. Ya, saya pernah jadi imam, tuan-tuan. Pernah orang pesan kat saya, Haji nanti baca jadi jangan panjang-panjang sangat. Kita pun tahu, tuan-tuan, syarat-syarat jadi imam ni kita pun tahu. Khususnya mereka imam-imam pun tahu macam mana nak jadi imam. Syarat-syaratnya kita pun tahu masa bila nak baca panjang, kalau makmum tu tak sihat, budak-budak ramai dan sebagainya. Islam tak tak mengharus ataupun tidak menyarankan untuk kita baca panjang-panjang. Imam tahu. Tetapi janganlah kita pergi pesan kat tu imam. Baca pendek-pendek walaupun nada melawak dan sebagainya. Nampak sangat kita tak ikhlas nak beribadah kepada Allah SWT. Ya? Jadi kita jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Jangan kita pergi pesan kat imam baca pendek-pendek dalam Ramadan. Ya? Kita nak cari yang paling ringkas sekali. Tetapi kita nak minta syurga Allah SWT. Kita nak minta pahala daripada Allah SWT. Kita kononnya sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ya, konon-kononnya kita nak minta kepada Allah SWT, ampunkan dosa kita. Tapi dalam masa sama kita kontradik. Ramadan datang, kita tak nak suruh orang baca Quran panjang-panjang. Kita tak suka dengan Quran. Tapi kita dalam masa sama kita nak minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kontradik. Kita nak benda tu tetapi dalam masa sama perbuatan kita tidak seolah-olah kita tidak suka kepada benda yang kita nak. Ya, kita nak syurga tetapi kita tak berusaha untuk mencari syurga. Kita malah kita berpesan kepada orang janganlah baca panjang-panjang. Macam kita takut sangat. Tapi kalau kita menyanyi, kita berkaraoke, kita lupa diri. Kita pandai pula menyanyi sampai sampai orang dengar lagu kita pun orang nak termuntah dah sebenarnya. Ya, kita rasa seronok sebab kita rasa kita lah pandai menyanyi. Tetapi bila Quran, kita elakkan dia supaya dibaca-baca. Jadi bila Ramadan, tuan-tuan, bersihkan diri kita dan jadikan Al-Quran bulan Ramadan. Bukanlah kita nak jadi hamba Ramadan, tetapi Ramadan kerana turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita jadikan pesta ibadah. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya, cuba sebanyak-banyaknya baca Quran. Kalau boleh kita habis Quran ya berkali-kali. Ya, mudah-mudahan kita dapat buat pada tahun ini, insya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tahu bahawa sejarah ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW dan surah Al-Iqra. Iqra ni pun start dengan bacalah. Maka bulan Ramadan ni, tuan-tuan, selain daripada kita nak berpuasa dan kita nak bersedekah, Quran ini kita bacalah. Sebab itulah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, ini Quran dan Sunnah. Nabi pesan dah siap-siap bahawa tinggal dua perkara, iaitu Quran dan Sunnah. Ini pesanan Nabi. Jadi bila Ramadan datang, kita kena ingat apa pesan Nabi. Kalau kita tak mau sesat selama-lamanya, Quran dah salah satunya. Dan Sunnah. Maka kita ikut Quran, tuan-tuan. Dan kita ikut Sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kisah Nabi SAW berkenaan Quran. Sebab kita nak menghayati Quran ni. Dan Ramadan ni orang baca Quran banyak. Imam baca panjang-panjang. Ya, imam baca dalam tarawih dan sebagainya. Supaya kita tidak against dengan budaya Quran ni bulan Ramadan ni, kita kena betul-betul faham bahawa kita kena jadikan Al-Quran ni sebagai teman rakan kita. Tuan-tuan sekalian, satu hadis Nabi, hadis Bukhari, tuan-tuan. Nabi SAW kata, Allah tidak akan menurunkan seorang Rasul melainkan Allah berikan, turunkan mukjizat kepada mereka supaya mereka manusia atau pengikut dapat percaya akan kerasulan mereka. Bagi aku, kata Rasulullah, yang hanya Allah berikan adalah mukjizat dalam bentuk wahyu, yakni Al-Quran, sebagai inspirasi. Oleh itu, akulah, kata Rasulullah, aku mengharapkan akulah yang mempunyai umat yang paling ramai dan ketika mana dibangkitkan di hari pembalasan. Maksud hadis ni apa, tuan-tuan? Setiap Rasul ada mukjizat dan tujuan mukjizat itu adalah untuk manusia percaya tentang kerasulan mereka. Dan bagi Nabi kata the only mukjizat yang ada ialah Al-Quran. Al-Quranul Karim kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW ni bukan ada Quran saja mukjizat. Banyak mukjizat Nabi SAW. Kita tahu sejarah Nabi, sirah Nabi, macam-macam mukjizat. Tetapi Nabi kata, kenapa Nabi kata yang hanya ada padaku iaitu mukjizat itu Al-Quran? Sebab Quran ini melebihi segala mukjizat-mukjizat lain. Quran ini yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika wafatnya Nabi SAW, dah 1500 tahun, sekarang Quran itu ada dengan kita. Oleh itu kita kena hayati Quran ini. Dalam macam mana bentuk sekalipun, dari segi pembacaan ke, dari segi tafsiran ke, dari segi tadabbur Quran ke, dari segi apa pun, kita kena menghayati. Dan bulan-bulan lain kita tak menghayati Quran. Bukan ada semua tak hayati, tetapi bulan lain kita tak bersemangat seperti mana bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan datang ni, tuan-tuan,
Kita hayati Al-Quran sesungguh-sungguhnya. Macam mana kita nak menghayati Al-Quran, tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, melihat pada fakta-fakta yang saya berikan tadi, kita kena ingat bahawa, saya beritahu macam mana kita nak menghayatinya. Kita kena ingat bahawa Quran ini, ya, sebagai, sebagai satu, Quran ini sebagai satu ikutan. Quran ini sebagai satu panduan hidup. Tuan-tuan, dalam kubur nanti, malaikat pasti akan tanya kita. Kita pun nak tahu bila orang baca talqin, ya, siapa nama, dia kata, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Allah, malaikat akan tanya soalan-soalan ini. Dan kita pernah dengar orang baca talqin macam tu. Ya, akan cerita siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, siapakah ikutan kamu, siapakah imam. Dan dia akan tanya imam kamu. Maka imam kita adalah Al-Quran, tuan-tuan. Macam mana kita tak boleh baca Quran kalau kita nak jawab dengan malaikat kata kita ni, imam kita kata Quran, tapi kita tak boleh baca Quran. Kita tidak menghayati Quran. Quran ada setengah orang sampai umur 60-70. Tuan-tuan, saya jumpa banyak para VVIP sembang yang pandai kadang-kadang ni. Orang VVIP ni, Quran pun tak boleh baca. Ramai di antara orang besar-besar kita ni, jawatan besar-besar, Quran ramai yang tak boleh baca. Baca merangkak. Itu pun sombong. Tak mau jumpa ustaz, tak mau jumpa guru-guru Quran. Dan mereka nak bawa kesombongan mereka itu, kebodohan dan ketidakbolehan mereka membaca Quran itu ke dalam kubur. Mereka rasa mereka lepas pada manusia dan mereka boleh jawab dengan Tuhan. Mereka boleh jawab dengan malaikat. Itu isunya. Kenapa? Mereka rasa sombong, bangga diri, walaupun tak boleh baca Quran, tapi bongkak, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena hilangkan. Siapa-siapa saja dengar ceramah ni kena hilangkan perasaan sombong, bongkak, bangga diri. Tak kira jawatan apa, grade berapa puluh sekalipun. Kalau dia tak boleh baca Quran, besar mana sekalipun, dia kena pergi boleh baca Quran sebab dia akan mati dan malaikat pasti akan tanya dia berkenaan dengan Al-Quran. Yang kita akan jawab kepada imam kita adalah Al-Quran. Jadi Ramadan datang, macam mana kita nak menghayati Al-Quran? Kita kena ingat, kalau kita tak boleh baca Quran, kita kena bolehkan baca Quran. Barulah kita boleh menghayati Al-Quran. Kalau kita tak boleh, macam mana kita nak menghayati Al-Quran kalau kita tak boleh baca Quran? Satu-satu benda buku yang kita tak faham, macam mana kita nak faham kalau kita tak boleh baca? Kita tak faham sebab kita tak boleh nak membaca. Macam mana nak faham, nak memahami buku tersebut? Begitu juga dengan Al-Quran. Walaupun kita tak boleh bahasa Arab, tetapi sekurangnya Nabi dah kata dah bahawa aku tidak kata alif, lam, mim itu sebagai satu ayat. Alif itu satu ayat, lam itu satu ayat, lam dan mim itu satu ayat. Dan tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan membayangkan kalau kita baca Quran, kita tak faham sebab bukan bahasa kita. Namun kalau kita boleh baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 30 juzuk, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu perkataan yang ada dalam tu. Berapa puluh huruf, berapa ratusan ribu huruf yang ada dalam Quran. Ya Allah Ta'ala kata setiap satu huruf akan diberi gandaan kepada kita, yakni 10 gandaan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak boleh membaca Quran, macam mana kita nak hayati Quran? Justru bulan Ramadan, yang bulan Ramadan kita berada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, belum terlewat. Apa benda pun belum terlewat untuk kita buat selagi mana sebelum sampai ajal. Ya, ajal sampai bukan atas berdasarkan kepada umur tuanya orang tu dan maka dia bertemu ajal. Sakit tak? Ajal datang kerana sampai masa. Tak semestinya kita sihat tak sampai ajal. Kalau kita sihat walafiat, Allah Ta'ala kita nak ambil nyawa kita, dia ambil. Jadi belum sampai ajal kita, maka kita belum terlewat. Jadi pergilah cari guru, pergilah belajar Quran, maka kita barulah kita boleh menghayati Al-Quran. Ramai tuan-tuan yang tidak boleh baca Quran, malah baca suratul Fatihah pun salah berlambak-lambak. Ramai yang saya tengok dan saya jumpa, tuan-tuan. Saya mengajar Quran di masjid, surau dan sebagainya. Ramai, Allahu Akbar, ramai tuan-tuan ya. Jadi kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalam yang kita sebut? Kita bercakap, kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan Allah. Apakah kalam yang kita sebut dalam suratul Fatihah ini betul? Maka kita kena cari jalan, kita kena cari guru untuk bermusyafahah baca. Kita bertalaqi dengan guru-guru kita. Barulah datangnya semangat, kekhusyukan, barulah kita boleh menghayati Al-Quran itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, justru kita bulan Ramadan yang ada pada kita pada hari ini, yang kita duduk dalam bulan Ramadan, ramai orang baca Quran. Sebab itulah, tuan-tuan, sebab keseronokan. Nah, Quran ini lagi kita baca, lagi kita seronok. Lagi kita baca, kita lagi tambah ilmu, tuan-tuan. Banyak mukjizat nanti saya ceritakan kepada tuan-tuan tentang mukjizat Al-Quran. Ya, jangan
Saya katakan tadi, jangan jadi penyakit. Bila kita cari penyakit apa? Penyakit suka cari imam paling ringkas, imam paling cepat, imam paling pendek. Ramadan datang, Allah Ta'ala bagi satu anugerah kepada kita, siap package. Ya, package Ramadan ada apa nama? Ada sembahyang tarawih, ada puasa, Quran diturunkan pada bulan yang sama. Lailatul Qadar ada di situ. Digandakan pahala. Allah Ta'ala bagi package istimewa. Kalau dalam bulan kita biasa ni, sale kat supermarket tu dengan harga yang sangat hebat. Tetapi kita nak pergi cari juga tempat lain yang jualan mahal. Itu kita salah dari segi konsep. Yang kadang-kadang kita fikir, ada supermarket ni jual barang murah. Supermarket B jual barang murah. C jual barang murah. Kita tak nak pergi. Duit pun, pendapatan kita pun tak sebanyak mana. Kita tak pergi kepada berjualan murah. Kita pergi cari supermarket yang mahal. Sedangkan duit kita tak cukup. Itulah analoginya. Bulan Ramadan Allah Ta'ala bagikan package yang hebat. Semua komplit dalam tu. And yet, kita pergi cari tempat-tempat yang tak sesuai. Patutnya di bulan Ramadan tu kita pergi cari imam yang baca panjang. Sebab Quran, setiap kita dengar Quran, dapat pahala. Kita dapat menghayati Al-Quran. Lagi banyak kita dengar Quran, lagi banyak kita baca Quran, kita dapat menghayati Al-Quran, maka banyaklah pahala kepada kita. Ya, kita pergi imam laju-laju. Ya, imam laju ni kadang-kadang tomak ninah pun tak ada. Ada satu kita tengok video Indonesia tu, 10 minit boleh sembahyang 21 rakaat, 20 rakaat. Apa cerita ni? Jadi kita tak boleh dah duk pergi cari imam yang laju, sembahyang tanpa tertib, tak boleh. Ya, kita nak cari imam baca pendek-pendek. Tapi Ramadan datang, kita suka nak raya besok. Kita lah paling hebat sekali. Ya, persiapan raya bagai nak rak. Ya, Ramadan kita lalui macam tu saja. Tak ada menghayati tentang Ramadan. Tidak menghayati bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita tidak menghayati Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan special kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi wahyu yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda, jika dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, justru itu bila Ramadan ini kita mestilah yang pertama sekali kita niat kita mesti ikhlas, tuan-tuan. Niat kita ikhlaskan betul-betul. Kali ini Ramadan ini kita ikhlaskan betul-betul untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi beri panjangnya umur kita, masih kita bertemu dengan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah SWT, dan anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Ya, dan ingatlah Al-Quran ini akan jadi kawan dan teman kita. Maka Al-Quran yang kita sebut, kita hendaklah hayati, kita hayati betul-betul kali ini Ramadan. Kita hayati Al-Quran betul walaupun kita tak faham apa saja yang dibaca oleh imam ataupun apa yang kita baca dalam sembahyang kita hayati, sebab di depan Allah Quran ini akan datang, tuan-tuan. Ya, Iqra'ul Quran, Nabi kata, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Nabi kata, ya, nescaya di hari akhirat dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya, tuan-tuan. Maka niat kita kali ini ikhlaskan betul-betul. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ikhlaskan betul-betul. Kita niat beribadah kepada Allah SWT, dan kita hayati bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kita tanamkan, macam mana kita nak menghayati Al-Quran kalau kita hanya macam tu, saya cakap saja tapi kita tak buat dari segi pelaksanaan. Kita tanamkan azam kali ini. Kita tanamkan azam, mesti kita habiskan 30 juzuk Al-Quran. Macam mana sekalipun, tuan-tuan, kita kena habiskan 30 juzuk. Macam mana kaedah dia, tuan-tuan? Kita semayang berjemaah, atau kita semayang sehari 5 waktu. Setiap waktu tu kita habis kurang-kurangnya 2 muka surat. Tuan-tuan, ya. 2 muka surat, ataupun 2 lai lah. Kalau 2 muka surat ni, 2 lai. Tuan-tuan, kita habiskan 2 lai. Pastinya 1 juzuk akan habis. Satu hari 1 juzuk. Dan kita kena mula, tuan-tuan. Jangan, ialah, oleh kerana kita dah dalam Ramadan, patutnya semangat ini kita kena buat daripada awal sebelum Ramadan. Jadi kita kena habiskan. Kalau kita tak boleh habis Quran, siang tak boleh sebabkan kerja. Waktu solat kita curi masa kita baca Quran. Setiap waktu solat. Lepas tarawih, tuan-tuan. Janganlah kita asyik nak tidur awal saja. Bulan lain kita sanggup tengok bola dan sebagainya, drama, program TV. Kita sanggup bersengkang mata. Ramadan datang kali ni tak kala tak boleh sengkang mata sikit. Jaranglah saya rasa kalau orang nak baca Quran. Kalaupun orang bermula dengan
juzuk tu di permulaan juzuk, saya rasa dalam 1 jam, 2 jam selesai dah. Itu permulaan juzuk. Tapi kalau kita dah baca daripada subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, lepas tarawih, tak banyak dah tinggal untuk kita nak habiskan. Jadi, kita akan jadikan tuan-tuan, tanamkan azam. Kalau boleh 2 kali, 3 kali tuan-tuan. Para ulama ya menghabiskan Quran tuan-tuan berkali-kali di bulan Ramadan. Kerana apa? Syafaat, pahala yang berlipat kali ganda. Tuan-tuan bayangkan kalau kita baca pada bulan Ramadan, tiba-tiba kita baca pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Subhanallah tuan-tuan. Betapa banyaknya pahala yang kita akan dapat kerana kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan sekalian, Ramadan, ya, kita kena ingat bahawa Ramadan dan Al-Quran pahala berlipat kali ganda. Kalau Allah Ta'ala puasa tu, Allah Ta'ala kata bagi pahala yang besar kepada kita. Allah bagi tahulah bahawasanya segala perbuatan kita di bulan Ramadan dilipat kali gandakan pahala. Begitu juga Al-Quran. Yang saya dah terangkan tadi, Ramadan kita banyak Al-Quran, maka Allah Ta'ala lipatkan kali ganda pahala kita, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi yang kita boleh buat untuk kita nak menghayati baca Al-Quran? Walaupun kita ni tak pandai Quran ke, kita baru merangkak-rangkak dan baca Quran ke, apa lagi cara dia? Kita cuba ikut bacaan imam, bukan ikut sebiji apa yang dia baca tu. Kita cuba dengar betul-betul bacaan dia, khususnya imam-imam yang baca sedap-sedap. Tuan-tuan di Malaysia ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni, khususnya ni di Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah masjid-masjid negara contohnya, masjid duta, masjid Jalan Duta, masjid itulah wilayah. Masjid-masjid besar-besar kampung baru. Tuan-tuan tengok imam-imam yang didatangkan ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Kadang-kadang imam datang daripada Mesir, daripada Saudi, daripada apa. Tujuan apa tuan-tuan? Untuk kita menghayati Ramadan ini. Mereka baca Subhanallah. Jadi kita tak boleh baca macam mereka baca. Kita tak boleh ingat seperti macam mereka ingat. Jadi jadilah kita hayati betul-betul. Jangan asyik tunggu 8 kita nak cabut. Kita hayati mereka baca tu tuan-tuan. Tengok macam mana lenggok bacaan mereka. Taranum yang mereka baca. Subhanallah. Mendatangkan semangat, mendatangkan khusyuk kepada kita. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi barulah kita boleh menghayati Al-Quran. Ya, cari imam-imam yang sedap-sedap. Kalau kita duduk di kampung, surau kita, carilah banyak tempat-tempat lain tuan-tuan. Ya, ahli-ahli jawatan kuasa pun tolonglah. Bulan Ramadan ni cari imam-imam hafiz yang sedap-sedap. Kadang-kadang imam hafiz tapi baca tak sedap. Baca straight gitu. Ya, jadi buatkan orang jadi cepat rasa jemu sebab kadang-kadang ialah alunan Al-Quran, sebab tu ada taranum Quran. Ya, lagu pun sama juga. Kita nak penyanyi-penyanyi yang sedap. Ya, nak Siti Nurhaliza, nak sebagainya sebab suara depa sedap. Kita dengar seronok, kita ulang-ulang kali nyanyi lagu depa sebab lagu depa sedap. Tapi kalau orang lain menyanyi tak sedap lagu Siti Nurhaliza, kita tak mau dengar. Jamaah Abdullah menyanyi lagu sikit punya sedap ke? Maka kita dengar lagu dia berkali-kali. Begitu juga dengan solat. Kalimah yang dibaca tu kalimah yang suci, datangnya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialunkan dengan cara yang baik, mengikut tajwid, sifat huruf, makhraj huruf. Ia akan mendatangkan kelazatan dalam sembahyang kita. Maka itu cara kita nak menghayati dia. Walaupun kita tak faham, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh kita carilah AJK surau masjid, carilah, gantilah imam-imam yang bagus sikit. Ini bulan Ramadan tuan-tuan, pesta ibadah ini kita kena raikan dia. Syiar ini kita kena raikan dia supaya Ramadan ini memberi datang kepada keseronokan kepada kita. Tuan-tuan, kalau boleh kita bila dengar imam baca tu, ya walaupun kadang-kadang kita tak faham, tapi kita cuba kalau boleh kita sembahyang tu kita keluarkan air mata kita. Baru datang khusyuk tu tuan-tuan. Ya. Walaupun kita tak faham, kita keluarkan, kita cuba paksa diri kita cuma menangis dalam solat tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya mohon kepada AJK surau masjid, ya, untuk cari imam dan Bilal. Bilal memainkan peranan penting. Azan sedap, ya. Jadi kita buatkan rasa kita seronok, ya. Tuan-tuan tengok di Mekah. Dia cari imam yang sedap-sedap tuan-tuan. Ya. Imam dia subhanallah, semua pakai tiru. Semua pakai tiru bacaan dia. Sudasnya, Rahmannya, Muaqilinya, Syekh Bandar Balilanya, ya. Syu'arimnya. Ya, kalau di Madinah pula ada macam-macam. Syekh Huzaifi. Banyak imam-imam yang hebat-hebat. Kita dengar dan kita balik terngiang-ngiang di telinga kita bacaan mereka. Maka tuan-tuan dan perempuan rahmat Allah SWT, kita ikuti hayati bacaan imam.
mudah-mudahan kita dapat menghayati. Bila kita menghayati baca imam tu, mudah-mudahan kita dapat datang khusyuknya kita dalam solat kita nanti. Tuan-tuan sekalian, apa lagi tuan-tuan? Macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Itu pun satu juga tuan-tuan. Daripada bacaan kita, khusyuk dalam solat ni banyak, ya. Karena tuan-tuan, kenapa kadang-kadang tu kita tak datang juga khusyuk walaupun kita, ya, kita nak cari kenikmatan dalam solat, dalam ibadah ni, ya. Kita jadi macam solat ni kita jadi malas, ya, malas sungguh-sungguh main Ramadan ni jadi macam bala kat kita. Orang lain suka, sonok. Ya, para sahabat-sahabat Rasulullah 6 bulan Ramadan sebelum datang mereka dah doa untuk bertemu Ramadan. 6 bulan Ramadan pergi mereka menangisi 6 bulan. Ya, begitu hebatnya iman dan takwa mereka. Terkaitnya hati mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan Ramadan sebelum datang dah doa untuk Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. 6 bulan Ramadan pergi dan mereka dah menangisi Ramadan tersebut. Jadi tuan-tuan, kita Ramadan datang, macam mana kita jadi satu bulan bala pada kita. Seksanya makan tak boleh, semayang banyak-banyak, apa ni semua, macam-macam kita komplain. Jadi, kita jadi nak solat malas. Kenapa tuan-tuan? Ada sebab dia. Nak baca Quran malas, ada sebab dia tuan-tuan, macam saya kata tadi. Tarawih, kita tak mau pi. Semayang sunat, kita tak mau semayang. Kita makan, sebab kita makan terlampau banyak kadang membuatkan kita jadi malas sahabat-sahabat tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa kita tak mau semayang? Kita jadi tahajud kita tak mau semayang. Tarawih pun tak mau pi. Sebulan sekali, setahun sekali. Tahajud lagi jauh lah. Kita kena tidur dia. Kerana Nabi kata tuan-tuan, Nabi kata orang yang menundukkan pandangan mereka melihat benda-benda yang haram, maka Allah akan datangkan gantikan kemanisan dalam ibadah mereka. Tuan-tuan sekalian, banyak masalah kepada kita di atas muka bumi ini, khususnya zaman sekarang. Dengan manusia-manusia, khususnya pada orang lelaki melihat benda-benda haram, kerana environment keliling mereka itu yang kadang-kadang kita tak boleh lari dah tuan-tuan. Kadang-kadang bulan Ramadan pun orang tak peduli. Kalau pakaian mereka tu tak tutup aurat, malah bulan Ramadan dia sama aja. Kalau dia tutup aurat pun, kadang-kadang kaedah pemakaian tu Islam kata sekian-sekian cara kaedah bentuk aurat dan sebagainya, mereka tetap pakai dengan keadaan itu. Membuatkan orang lelaki ni orang yang ada nafsu syahwat ni macam itulah tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat, antara salah satu cara untuk nak menundukkan nafsu syahwat ni ialah dengan berpuasa. Kita kena puasa tuan-tuan. Ni kita dah bulan Ramadan. Sepatutnya nafsu syahwat kita dah tunduk. Dan pandangan kita, ya, ke depan kita ni kita tak boleh elak, kita tengok, kita cuba tunduk pandangan kita. Jangan kita cari depan kita tengok, dah kita tengok itu membuatkan nafsu kita, ya, bergelora. Kiri kanan pun kita cari tengok lagi. Ya, jadi itu membuatkan ibadah kita jadi tak tenang, kita tak boleh khusyuk. Sebab hadis Nabi kata, orang yang menundukkan pandangan daripada melihat benda-benda haram, Allah Ta'ala akan gantikan kemanisan dalam ibadah. Jadi tuan-tuan tengoklah. Lihatlah diri kita sendiri. Kita ukurlah diri kita sendiri. Selama ni kita macam mana? Adakah kita melihat benda-benda haram? Sering kali melihat benda-benda haram. Kadang-kadang bukan sekat benda-benda haram saja. Makan kita. Ya, tempat tinggal kita. Ya, makan kita macam mana? Kita main sapu semua saja. Benda berbujur lalu melintang patah. Apa saja depan kita semua kita tibai. Halal, haram kita tak peduli. Ya, benda tu makruh ke apa. Kalau kita isap rokok, kita terus lagi dengan isap rokok. Maka kita sentiasa mengamalkan benda-benda yang para ulama ada setengah mengatakan makruh. Ada yang mengatakan benda ni haram. Jadi kalau kita mengamalkan benda haram hari-hari dalam hidup kita, macam mana? Ya, macam mana kita nak mendatang kemanisan, kelazatan dalam ibadah? Itu ya tuan-tuan, ya. Jadi kita cuba elakkan benda tu. Satu, makan. Mata kita, tundukkan pandangan kita, khususnya bulan Ramadan. Tuan-tuan, ya. Ibadat kita jadi kelazatan. Yang kedua, makan kita. Kita kena sumber makan kita daripada sumber mana? Kalau kita sumber kita haram, itu membuatkan jadi masalah. Sumber kita makruh, sumber kita apa? Ya. Jadi kalau kita itu kita bersihkan. Kita bersihkan, kita ada tanam keazaman, kita bersihkan. Kadang-kadang, ya, kita dah beri penipuan. Hidup kita ni kadang-kadang kita dapat hasil-hasil kita daripada daripada benda-benda yang tidak halal. Yang membuatkan diri kita makanan benda yang haram. Tuan-tuan, kita kena tengok diri kita. Mata kita ni selalu tengok benda-benda haram dan sebagainya. Ya, Allah Ta'ala tarik kemanisan dalam ibadah. Tuan-tuan sekalian. Ibadah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, membuatkan kita rasa kenikmatan kita beribadah. Ya. Fikir kebesaran Allah. Ya.
maka kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Kita boleh khusyuk, kita boleh rasa kenikmatan ya dalam kelazatan apabila orang membaca Al-Quran ataupun kita sendiri membaca Al-Quran. Fikirkan dosa-dosa kita tuan-tuan, ya. Maka apabila kita fikirkan dosa kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah SWT, kita membaca ayat suci Al-Quran, mengalir air mata kita. Banyak dosa kita tuan-tuan. Dosa kita ketika mana kita akil balik tu tuan-tuan, kalau susun ambil kertas, ambil buku, tulis balik yang mana kita ingat. Macam mana kita nak padam dosa ni? Dosa kita dengan diri kita, dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan kawan-kawan kita, dosa kita dengan masyarakat, dosa kita dengan sekhabar-sahabi, hatta dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Ada setengah tuan-tuan, kita berdosa dengan binatang tuan-tuan. Contohnya kita kerja benda biasa. Tadi dalam masa sama, kita belah burung, terkukur, burung merebuk, burung apa, kita bolang sangkap. Ikat kaki dia. Burung tu nak bebas, sebab tu kita berdosa. Sebab apa? Dia nak bebas, kita bebas boleh jalan nilau merata. Tetapi burung kita ikat kaki kita taklah sangkar. Kita berdosa. Maka oleh kerana tu kadang-kadang kemanisan, kelazatan nak ibadah tak sampai. Sebab dalam kita beribadah, dalam masa sama kita buat zalim kepada binatang. Pokok-pokok contohnya. Ya, kita pokok-pokok kadang-kadang kita, ada pokok yang kita boleh tebang. Ada pokok-pokok yang kadang-kadang kita ambil parang, kita pergi cantai ikut suka hati kita. Ya, kita seronok-seronok menebang pokok. Pokok itu memberi banyak manfaat kepada manusia. Sebab tu kadang kerajaan suruh kita hijaukan bumi ini dan sebagainya. Dahlah banyak asap-asap kelang. Dalam masa sama kita pun tebang ikut dan pokok. Maka kita juga menambahkan dosa-dosa kita. Benda yang tak perlu tebang, tak perlu rosakkan, tak perlu rosak. Dosa dengan pokok-pokok, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makhluk-makhluk Allah. Dan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berlambak-lambak tuan-tuan. Kalau kita nilai balik gitu, maka bulan Ramadan ni tuan-tuan, apabila kita alunkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, orang baca Al-Quran, ia memberi datang kekhusyukan kepada kita. Kerana apa? Kita nilai tentang dosa kita yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Kalau boleh bulan Ramadan ni dosa-dosa kita yang banyak tu dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, jiran-jiran kita yang kita kenal, kita pergi minta maaf. Sebab bulan Ramadan ni bulan keampunan daripada Allah SWT. Allah ampunkan hamba-hambanya. Kenapakah kita tak boleh pergi minta maaf? Ya, tuan-tuan, kita fikir tentang kebesaran Allah, kita boleh khusyuk. Tuan-tuan, kita fikirkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, ia boleh datangkan khusyuk. Khusyuk dalam solat kita, khusyuk dalam pembacaan Al-Quran kita. Ya, berapa banyak nikmat tuan-tuan. Kita ada nikmat panca indera yang elok, tapi kita tak boleh baca Quran. Nikmat panca indera yang elok, kita tak boleh menghafal Al-Quran. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kadang-kadang cacat segala sahabat-sahabi, mereka boleh menghafal Al-Quran. Tuan-tuan tengok ada qari nama Qayyim, Johan antara bangsa tilawah Quran. Tuan-tuan bayangkan bacaan dia. Kalau dia tak usaha, kalau dia buta-buta dah, tapi dia usaha sehingga boleh menjadi hakim kepada orang yang celik. Ya, tuan-tuan tengok macam mana. Tuan-tuan, Ramadan ini hadirlah hati kita untuk kita rasa nak solat, nak beribadah, nak membaca Al-Quran, nak menikmati kelazatan bacaan Al-Quran itu. Ya, kita besarkan Allah. Cuba faham makna-makna Al-Quran seboleh-bolehnya. Contohnya surah Al-Fatihah. Kita carilah maknanya tuan-tuan. Bulan Ramadan ni kita tahu Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha suci Allah yang mencipta sekalian alam. Siapa yang cipta alam ni? Cipta alam ni Allah Ta'ala. Bukan cipta alam saja, ciptakan kita juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa hebatnya Allah melalui apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita malu kepada Allah dan dosa-dosa kita. Nah, kita tak boleh buat ikut sembrono kita saja, ya. Kita menghentam saja dalam nak ibadah ni, ataupun kita tak ibadah langsung dalam hidup kita ni. Kita kena tertib dalam ibadah kita. Kita kena ikut peraturan. Kita malu atas dosa-dosa kita. Kita kena muhasabah diri kita balik bulan Ramadan ni tuan-tuan. Barulah datang kelazatan, kenikmatan dalam ibadah dan juga kenikmatan dalam menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana kita muhasabah diri kita dulu, barulah kita tahu bahawa di mana diri kita, tuan-tuan dan Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, sedikit tentang mukjizat Al-Quran. Bila kita nak menikmati kelazatan Al-Quran, macam mana kita nak menghayati Al-Quran, masa kita kena tahu berapa mukjizat Al-Quran. Sebelum saya tutup kuliah kita pada hari ini, iaitu antaranya mukjizat Al-Quran. Sebab kita nak menghayati Al-Quran ni, antaranya ialah bahasa Al-Quran. Tak ada siapa boleh challenge tuan-tuan. Daripada diturunkan Al-Quran ila yaumil qiyamah, tidak ada siapa yang boleh challenge bahasa Al-Quran. Ya. Yang keduanya, perfect combination. Al-Quran ini dia ada kombinasi dia yang perfect. Sesuatu benda yang masalah Allah Ta'ala jawab. Ya, kalau benda tu masalah yang rumit, Allah Ta'ala jawab secara jelas dalam Quran. Kalau masalah tu benda yang disampaikan Al-Quran itu benda yang mudah, dijelaskan dengan senang supaya orang faham.
Ya tuan-tuan sekalian ya. Jadi tuan-tuan bacalah kisah-kisah dalam Quran ni. Kadang-kadang mudah difahami. Ya, tuan-tuan baca dengan Bible ke baca dengan kitab-kitab yang tuan-tuan baca tengok ya, terjemahan Bible. Sekarang susah nak faham tuan-tuan. Tapi Al-Quran perfect combination. Prediction of Al-Quran. Al-Quran ni ada predik dia. Benda yang dipredik oleh Al-Quran berlaku. Sama ada dulu, kini dan selama-lamanya ianya berlaku tuan-tuan. Kisah-kisah Al-Qurannya semuanya benar tuan-tuan. Al-Quran ini apabila orang baca kisah berkenaan Fir'aun mati terendam dalam laut dan sebagainya, ceritakan Al-Quran, maka orang yang buat kajian itu masuk Islam sebab melihat bahawa kebenaran Al-Quran. Banyak lagi kisah-kisah Al-Quran yang kalau kadang-kadang tuan-tuan, mereka yang benci Al-Quran, bakar Quran di luar-luar negara, ya, akhirnya mereka tu kadang-kadang masuk Islam. Malah mereka lebih baik pada orang Islam. Sebab apa? Mereka tengok kisah Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Isi Al-Quran melengkapi serba-serbi tuan-tuan. Hidup, mati, sains, serba-serbi. Itulah kehebatan Al-Quran tuan-tuan. Dan kesan kepada pendengar. Orang yang mendengar Al-Quran ni tuan-tuan. Hatta kalau kita tengok dalam YouTube. Orang yang bukan Islam dia letakkan Al-Quran baca. Oleh qari-qari tertentu tuan-tuan. Meleleh yang mata mereka. Sebab apa? Kehebatan Al-Quran tuan-tuan. Kehebatan Al-Quran. Ramai makhluk Islam. Sebab apa? Kesan kepada pendengar. Jadi orang yang masuk Islam. Contoh Umar Al-Khattab. Yang terkenal dengan kehebatan dia sebelum masuk Islam, ya, kedahsyatan dia sebelum masuk Islam, tetapi bila mendengar Al-Quran yang dibaca oleh adik dia, tuan-tuan, membuatkan dia masuk Islam. Kita ni yang dah masuk Islam lama ni, yang Islam lama ni, kenapa kita tidak boleh menghayati Al-Quran? Malah Umar bukan sekat peluk Islam, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah kuburnya berdekatan, bersebelahan dengan Nabi SAW. Dan dia adalah mereka yang dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah itibar itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya, bulan Ramadan ini kita dapat menghayati Al-Quran. Ya, bacaan tarawih khususnya dalam solat kita, dalam solat-solat fardu kita dapat menghayati. Dan akhir sekali tuan-tuan, dalam mukjizat Al-Quran banyak lagi, tetapi yang saya nak ceritakan di sini 7 mukjizat ni ialah kalau kita baca Quran, selalunya mukjizat Al-Quran ini kita baca tak pernah bosan tuan-tuan. Kita baca Quran, kita tak pernah bosan. Itu adalah mukjizat Quran. Tapi kalau kita baca Quran, kita bosan. Kita baca sikit, kita tak mau dah. Kita dengar orang baca Quran, kita tak boleh menghayati Al-Quran. Kita cemuih dengar. Imam baca panjang-panjang, kita komplain. Imam baca panjang, kita rasa gelisah. Ada something wrong. Ada something wrong dengan diri kita. Ada satu yang tak kena dengan iman kita. Kena suluh-suluhlah iman kita tuan-tuan. Kena cari-carilah apa masalah yang diri kita ni. Sehingga kan kita langsung tak boleh terima Al-Quran. Ataupun kita tak sedap, tak seronok mendengar Al-Quran. Mana ada masalah dengan hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan lah. Ya, Ramadan, bulan penuh dengan ibadah. Ramadan ini bulan yang Allah Ta'ala beri kepada kita satu bonus kepada kita. Baru-baru ni kerajaan bagi 2,000 kepada pejabat awam. Kita punya seronok masing-masing menunggu RM2,000 tu. Alhamdulillah, pakat dapat semua dah. Gerik 56 dan ke bawah. Begitu juga dengan Ramadan tuan-tuan. Allah Ta'ala tawarkan setahun sekali. Rebutlah peluang ini tuan-tuan. Rebutlah peluang ini. Kerana peluang ini apabila dia datang sebulan lepas tu dia akan datang, tahun akan datang satu lagi pula. Dia tidak tunggu setiap bulan. Dan kita tak tahu apakah Ramadan ini kita jumpa dengan Ramadan satu lagi akan datang, kita akan bertemu. Ramadan ini kita tak tahu lagi adakah kita boleh dapat menghabiskan Ramadan ini. Belum tentu sebab hayat kita hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi, justru itu tuan-tuan sekalian, Ramadan yang ada berbaki ini, teruskanlah usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran. Kerana Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi teman kita dalam kubur, akan memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi bantuan kepada kita ketika mana kita nak lintas titian sirat. Dan tuan-tuan, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Orang yang baca Quran ini tuan-tuan, orang yang kalau kita ada anak-anak tuan-tuan, kalau anak-anak kita selain daripada belajar akademik tuan-tuan, hantarlah anak-anak kita menghafal Al-Quran, menjadi hafizul Quran tuan-tuan. Kenapa Nabi kata, apabila kita ada anak-anak yang menghafal Al-Quran di hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan panggil ibu dan ayah dia. Akan diberikan mahkota di atas kepala ibu dan ayah dia. Dan cahaya daripada mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari tuan-tuan. Dan ibu ayah dia tercengang
Kenapa dia diberi pakaian seperti itu hebat sekali? Kerana apa? Kerana anak-anaknya adalah hafizul Quran, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tengok, ya, orang kata jadi hafiz Quran ni nak ke mana? Ya, nak ke mana? Sebab kita melihat hafiz Quran, kita melihat kekayaan sudut orang ni daripada pendapatan, sumber keuangan, gaji. Kita melihat kejayaan seorang itu dari sumber itu. Tetapi sebenarnya kejayaan seorang itu kalau kita ukur, dia menghafal Quran juga adalah satu kejayaan yang mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi nilainya berbanding dengan manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan, selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Selamat menghayati Al-Quran Mubarak. Ya, selamat beribadah, selamat berpesta beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua ibadah kita, khususnya bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita menjadi Ahlul Quran. Aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.